kita nak gunakan pivot table. Ramai ni yang dah mahir pivot table sebenarnya ni, ya. Kalau cerita Cikgu Noriman daripada kawan saya lah, ya, daripada SP Berlipat, ya, dia memang dah bentangkan lah dalam bentuk pivot ni data-datanya, ya. Saya dengan Cikgu Noriman ni, ya, selalu saya sebut lah, memang sahabat, kawan baik saya, kawan rapat saya lah. Tapi kami tak pernah jumpa pun, ya. Sekali pun tak pernah jumpa. Tapi saya dapat feedback juga daripada rakan-rakan saya di PPD kawasan dia tu, dia antara penolong kanan yang tunjukkan bila dalam mesyuarat, bila dalam pembentangan, well prepared, sangat baik, ya. Analisisnya, persembahannya, ya, sangat baik, ya. Jadi tahniah Cikgu Noriman, moga usaha itu dapat lagi mengangkat kita, ya, martabat kita sebagai guru. Okey, jadi kita hari ini nak gunakan pivot. Saya nak cerita pivot sikit lah, ya. Kenapa pula hari ni mengada-ngada nak gunakan pivot? Biasanya gunakan Excel aja, ya. Okey, saya terlibat dalam banyak urus data, tuan-tuan, ya. Urus data, termasuk saya dulu seperti saya kata di kementerian, ya. Saya di kementerian dulu saya menguruskan program-program international level program-program antarabangsa. Waktu itu kita mempunyai mewah, ya. Setahun lebih kurang kita ada lebih pada 20 program peringkat antarabangsa. Ya, banyak, satu Malaysia. Termasuk waktu itu di bawah kawalan kita untuk program antarabangsa ialah program-program yang melibatkan daripada pelajar-pelajar MRSM. Ya, okey, sekejap ke Amerika, sekejap di UK, sekejap di Skepol, ya, banyak. Jadi banyak maklumat data yang kita perlukan untuk pelajar-pelajar ni. Datang daripada pelbagai. Ya, dia tak semestinya sekolah-sekolah SBP. Pengalaman saya semasa bawa pelajar di Spain tu misalnya, saya pernah bawa pelajar-pelajar yang biasa. Kalau pertandingan water rocket yang pernah bawa ke Delhi itu sekolah biasa, bukan pelajar-pelajar elit sebenarnya. Okey, jadi kita ada maklumat-maklumat. Tapi saya melihat pivot ini, satu kelebihannya, dia dapat menyelesaikan satu masalah kita, iaitu apa dia? Nak mengingat formula. Formula dalam Excel ni sangat powerful. Sangat powerful. Ya, saya akui itu sebab saya banyak buat software gunakan Excel. Tapi satu kelemahannya ialah kita kena mengingat banyak formula. Misalnya lah Cikgu Anita katakan dia nak tengok tentang guru katalah guru tingkatan 3 yang mengajar sejarah yang buat PDPR pada hari Rabu lepas. Kalau kita nak gunakan Excel, kita akan banyak guna, kita panggil dia count if. If dan count if. If tingkatan 3, if hari Rabu, if 13 hari bulan, semua formula. Tinggal je satu step dalam formulanya, dia tak jumpa, tuan-tuan. Lepas tu nak ubah pula. Tiba-tiba guru besar kata, saya bukan nak tengok sejarah lah, cikgu. Sorry, dia kata. Saya nak tengok bahasa Melayu. Ubah balik formula. Tapi pivot tak payah, tuan-tuan. Just lebih kurang tak sampai 30 saat, kita boleh dapat apa yang kita nak. Itu kelebihan pivot. Ya. Kita bukan tak boleh gunakan Excel ni, boleh. Ya, tapi pivot sebenarnya salah satu daripada elemen yang terdapat dalam Excel ni. Dia bukan satu software yang baru. Sebab tu saya berminat nak gunakan pivot. Maksudnya kita tak payah cari software lain. Tak payah beli, tak payah download sebagainya. Sebab yang ini, tools ini ada dalam Excel itu sendiri. Saya, kalau masa saya belajar dulu, saya biasa gunakan SPSS. SPSS memang powerful lah, tuan-tuan, ya. Memang powerful. Dia boleh main data yang besar dan dia boleh buat satu analis, mungkin rakan-rakan ramai yang pernah gunakan ni, analisis besar, tuan-tuan, kan. Kalau kita buat analisis yang saya rasa julatnya besar ataupun dia punya sampelnya tu besar, ya, and dia tu ataupun sampelnya besar, kita akan gunakan, biasa saya gunakan SPSS. Tapi SPSS ni juga kita boleh transfer datanya ke kegunaan pivot, boleh gunakan itu, tak ada masalah, ya. Okey, jadi saya akan terangkan nanti macam mana kita nak gunakan pivot slowly, ya. Jangan risaulah, ya. Okey, pertama kita nak gunakan pivot ni, yang satu tu dia kata apa? Dia interaktif. Maksud interaktif tadi, kalau nak perubahan secepat, kita boleh ubah cepat. Kita boleh ubah. Misalnya kalau katakan, okey, sekolah menengah, katakan satu sekolah, dia nak gunakan data berkaitan dengan, dia kata, saya nak cikgu-cikgu yang buat PDPR dalam bidang bahasa. Okey, senaraikan data. Tiba-tiba dalam syarat kata, okey, kita nak juga dalam bidang kemanusiaan.
Jadi dalam masa yang singkat, tak sampai 10 saat pun, kita dah boleh dapat dah. Ya, jadi kita dapat dia bentuk interaktif, dapat ubahkan penampilan data ni secara cepat. Ya. Yang kedua, tentuan dia tak payah kira. Dia boleh kira sendiri. Tentuan nak apa? Kita nak sum atau jumlah, kita nak average purata, kita nak percentage peratus, kita bagi je arahan kat dia. Tak payah formula. Dia boleh buat. Tujuannya apa? Kita nak tengok berapa peratus pelajar kita kat sekolah ini yang dapat akses ataupun yang ada kemudahan menggunakan internet untuk PDPR. Berapa peratus? Sebab kalau kita main number mungkin besar. Ya, contoh macam ni tuan-tuan, saya bagi kata number ni besar. Ya, macam mana kita kata, kalau kita katakan dengan menggunakan number ni adalah satu yang besar. Katalah cikgu Sani. Cikgu Sani sekolahnya besar. Tingkatan 5-nya katalah ada 5 kelas cukup. Ada 5 kelas. Hari ini hari Ahad ada 5 tingkatan 5 kelas tingkatan 5. Sedang berjalan sekarang, 5 tingkatan 5 sedang berjalan. Satu hari 3 subjek cukup. Maknanya satu hari tingkatan 5A ada 3 subjek. Kalau tingkatan 5 ada 15 kelas sedang berjalan keseluruhan tingkatan 5. 15 kelas. 15 kelas untuk tingkatan 5. Kalau dia ada 5 tingkatan 1 sampai 5, dah jadi berapa? Dah ada 75 kelas. Satu hari tuan-tuan. 75 kelas berjalan serentak. Kalau 10 hari, 750 kelas sedang berlantar. Kita nak tahu ni, 750 sesi yang berjalan ni, siapa yang paling banyak? Itu baru cerita sesi. Kalau nak tengok kehadiran, 750 average lah satu kelas tu adalah 30 orang, dah berapa ribu data kita. Ya, dah berapa ribu data kita. Saya tu hari tengok satu sekolah pun tak besar sangat tuan-tuan. Pelajar dia dalam 600 dia lebih. Input datanya untuk 10 hari itu lebih kurang 1,800 input data itu. Besar. Ya, okey. Jadi kita dapat analisis yang ini secara cepat. Ya, dan ini teknikal lah, nanti saya tak terangkan ini masa kita buat nanti terangkan ya. Dan kemudian ajaan tuan-tuan ya. Kita boleh buat dalam bentuk graf. Kadang-kadang kita bila banyak tunjuk number ni kan dekat skrin kita ni, cikgu jadi pening tengok kan. Number ya, ada jadi pening. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, tunjuk graf macam ni lah, yang macam grafik saya kita tunjuk ni ya. Bila buat bentuk grafik macam ni, cuba saya buat dalam bentuk karangan, bentuk macam ni. Kita buat bentuk karangan macam ni ya. Jadi dia tak menarik kan. Jadi kita dapat poin-poin dia tu. Tapi dengan menggunakan pivot ini kita boleh pilih. Cikgu nak graf apa? Ya. Cikgu apa graf yang cikgu nak dalam ni? Okey, cikgu boleh dapatkan graf tu. Boleh tukar. Tiba-tiba pengutua kata saya tak nak lah, saya nak guna pi lah. Okey, tukar pi. Saya nak tukar pi, dia kata cikgu Harni kata tak nak guna pi lah. Kita nak gunakan graf lah sebab nak tengok trend. Sebab kita nak garisan tu. Pencapaian atau penglibatan pada 17 hari bulan sampai 28 hari bulan, kita nak tengok trend. Kita boleh buat. Menarik juga tuan-tuan. Kita nak tengok kenapa pada hari tertentu ni pelibatan pelajar dia ramai. Ini yang kita boleh tengok dalam pivot ini tuan-tuan ya. Okey, kemudian pivot table ni dia bukan filter ni. Ini yang saya kata kelebihan tadi ya. Dia satu lagi yang saya suka dengan pivot ni tuan-tuan. Data mentah kita ni, ya, data kita panggil data source kita ni, dia tak diubah. Dia tetap dalam keadaan asal. Misalnya kan kalau kita nak tengok, nak buat sorting kan, kalau kita gunakan Excel ni, kita terpaksa pergi pada data, kita buat sort. Dia dah lari strukturnya tu. Tapi kalau kita gunakan pivot ni, dia tak ubah. Dia sama je. Jadi dia mengawal tentang data asas yang kita ada dalam pivot kita, table kita ni. Okey. Ini antara, saya go through ni sikit je tuan-tuan. Saya nak tunjukkan apa yang boleh kita buat pada hari ini. Contohlah ya. Ini adalah satu sekolah, ni dia real ni tuan-tuan ya. Ni real data. Yang ini sekolahnya minta saya tolong analisiskan sekolah dia. Kalau kita tengok kan sebelah ni, yang sebelah ni tuan-tuan kan, okey. Sebelah ni kalau kita tengok apa yang ada tu, pertama tuan-tuan, kalau kita tengok ini adalah tarikh
sebab saya setting English ni dia tengah-tengah ya. 17 hari bulan 5. Pada hari pertama PDPR yang dijalankan sepanjang daripada 17 hari bulan ni. Okey, 143. 143 ni apa tuan-tuan? Ini adalah sesi. Sesi berjalan. Okey, jadi kita boleh tengok pattern. Guru besar, pengetua, penolong kanan 1, ketua bidang boleh tengok pattern. Okey, kenapa pada hari ni ni ada 2 kelas saja? Saya mula-mula pun pelik juga tuan-tuan. Rupanya 2 hari bulan ni hari cuti. Tapi ada cikgu ni buat, saya lupa nak keluarkan data tu. Sepatutnya saya keluarkan data sebab nanti data ni nampak tidak konsisten tuan-tuan ya. Okey. Tapi lebih kurang sama je. Bilangan sesinya tu kan. Dia ada 1226 sesi daripada 17 hari bulan sampai 28 hari bulan. Saya kira ke? Saya tak kira tuan-tuan. Pivot dia akan kira. Saya nak tahu saja berapa sesi. Nak tahu sesi tingkatan 5, tingkatan 3, saya boleh dapat detail. Okey. Ini saya dapat tentang bilangan sesi untuk tingkatan pula. Ini saya boleh, dalam mesyuarat, pengetua dia menggunakan data ni. Dia kata, okey, data kita ni, dia kata, sebab dia bagi saya video itu, masa mesyuarat itu. Okey, hampir konsisten, 240, 239, 243. Tapi untuk tingkatan 3, sesi PDPR ni adalah tinggi. Adalah tinggi. Lebih banyak. Ya, ada julat yang agak besar ni kalau banding dengan tingkatan-tingkatan yang lain. Tingkatan 5 ni 242. Sepatutnya dia kata kat sini yang kita tinggi, dia kata. Tapi dia mungkin ada berkaitan dengan jadual waktu. Tak apa. Yang penting tuan-tuan ada jawapannya kat situ. Ya, ada jawapannya kat situ. Okey, ini antara yang boleh kita tengoklah ya sebagai pentadbir sekolah dan sebagainya. Okey, saya zoom lagi dalam satu bidang pula. Okey, dalam bidang sains, dalam bidang ikut bidang pula. Bidang mana yang paling banyak sekali buat PDPR? Okey, dia tahu. Okey, kat sekolah kita, sepanjang sesi persekolahan 10 hari tu, ini data yang kita ada. Ya, menunjukkan kemanusiaan ada 517 sesi PDPR berjalan. Tapi logik juga kan? Sebab, kalau kita kat sekolah menengah, bidang kemanusiaan ni paling banyak subjeknya tu. Yang paling banyak subjek, yang paling sikit ni. Betul lah tu. Teknik dan vocational. Tapi kita boleh jadikan dia dalam bentuk percentage lah kalau kita nak. Tapi tak apa, sesekali kita main dengan number. Ya, nak nampakkan ni juga. Ya, okey. Contoh saya tunjukkan dulu tuan-tuan ya. Okey, saya zoom lagi. Ini antara 10 ni, 10 mata pelajaran yang terbanyak sesi PDPR berjalan. Okey, data ni siapa nak guna ni? Semua pihak boleh guna. Daripada guru besar boleh tengok subjek apa yang dominan ni kat sekolah kita. Ketua bidang boleh tengok, okey, subjek dia macam mana, yang bawah penyeliaan dia macam mana. PK1 pada tengok pula trend sebab PK1 ni dia jaga akademik keseluruhan. Dia tengok trend semua. Banyak ni. Pendidikan jasmani yang dijalankan sebanyak 44 buah kelas, 44 sesi ni, bagaimana keadaan dilaksanakan? Kita menarik juga kita nak tahu ni. Ya? Okey. Okey, ini antara yang kita boleh tengok. Okey, sejarah. Mata pelajaran teras. Yang penting. Okey. Kenapa ada besar julatnya antara sejarah ni dengan bahasa Melayu dengan sejarah ni? Okey, ada julat tapi tak besar sangat lah tuan-tuan ya. Tapi kenapa julat yang besar sangat dengan pendidikan Islam? Ya, kenapa besar sangat julat kita ni? Okey, ini antara yang kita boleh tengok. Okey, tu contoh-contoh lah tuan-tuan. Ini satu contoh lagi yang kita boleh keluarkan nama cikgunya tu. Siapa yang paling banyak? Ini real data tuan-tuan ya. Saya tak keluarkan nama sekolah je. Tapi ini adalah the real data. Satu sekolah yang kita ada kutip datanya tu, sekolahnya kutip dapat datanya tu, dan dia minta kita analisis. Saya tunjukkan yang terbanyak je tuan-tuan. Tapi menariklah kita nak tengok tu. Kita tak salahkan dia, tapi kita nak tengok apa isunya kat situ. Kenapa dia satu je? Berbanding dengan cikgu Ampika ni, dia 34. Cikgu Ampika ni cikgu bahasa Inggeris. Ya? Dan bila saya tengok analisis pula, saya menarik nak tengok cikgu Ampika ni dengan kelas dia. Kenapa dia ni banyak kelas dia tu? Okey, Cikgu Azrin kita boleh kenal pasti nanti. Ya? Nanti bila sampai proses kita boleh kenal pasti. Macam mana kita kata cikgu tak laksanakan. Ya? Ini kita overview je dulu. Saya nak tunjukkan apa yang kita boleh tengok nanti. Okey, bila saya tengok Ampika, sebab data yang kita kutip ni, okey, ini dah kita kata, okey, ada soalan tadi kalau dia kata dia buat tapi tak ada data, tak boleh nak buat apa lah tuan-tuan. Ya? Apa-apa pun kena record. Apa record? Macam pelajar kita lah. Cikgu dia kata dia baik cikgu, dia memang pelajar excellent dalam kelas. Oh ya, tapi markah dia kat mana? Markah dia tak ada, kita tak record.
Boleh kira tak? Tak boleh kira. Tak boleh nak kata apa. Jadi penekanan oleh pentadbir sekolah tentang rekod perlu ada. Sebab itu pada 2 minggu lepas tuan-tuan, kementerian ada kutip data tentang bilangan guru-guru yang tidak mencerap, tidak menjalankan PDPR. Guru-guru yang tidak melaksanakan, dan dia minta alasan. So macam mana kalau kita guru besar fikir satu, kita tak ada PDPR? Macam mana kita nak cakap dengan cikgu kita? Apa kita nak cakap? Kita tak boleh cakap. Okey. Jadi rekodkan. Betul dia kata okey. Dia kata OM kita buat ni cuma kita tak rekod. Saya kata tak boleh cikgu. Berdasarkan bukti kita ada berdasarkan rekod. Okey, jadi hari tu kita minta diperbaiki balik. Okey. Sebab dalam tu dia detail tuan-tuan. Termasuk dalam tu dia ada laksanakan pentaksiran bilik darjah. Kaedah pembelajaran dia guna apa? Semua ada dalam tu. Cuma yang tak ada dalam tu tuan-tuan, cikgu-cikgunya dia tak masukkan dalam tu ialah pencerapan. Lebih baik kalau cikgu buat form, cikgu masukkan pencerapan. Kalau ada pencerapan, cikgu jurnalistik ada atau tidak ya. Tujuannya apa? Kita nak pastikan berapa orang cikgu yang kita dah selesai cerap. Data-data yang kita nak analisis tuan-tuan. Kita tengok siapa yang tak dicerap lagi ni. Daripada mana datangnya? Daripada data-data inilah. Tak payah sekejap kita nak hantar Google Form, sekejap kita nak hantar Google Form, pening kita kat sekolah banyak sangat kan. Belum lagi kan Google Form daripada jabatan, daripada PPD, daripada sekolah. Mabuk cikgu-cikgu kita nak melayan Google Form ni. Ya. Jadi jadikan satu kutipan data itu, tapi jadikan kutipan data yang lebih komprehensif yang boleh kita gunakan. Ya. Okey, ini antara pattern yang kita nampak lah cikgu ya. Okey, saya tak pergi kat situ ya, sebab 945 kita lepas ni kita nak pergi kepada analisis data. Kita nak pergi pada Excel kita ya.